Orang kuat RTM. Seorang penerbit, selaku penerbit iaitu Puan Serina binti Muhammad Saleh, dan seorang lagi tidak asing bagi kita yang selalu menyaksikan berita perdana iaitu pembaca berita Margaret Gambang. Dan anda boleh menyaksikan sesi temu bual ini secara live streaming juga menerusi KLFM Rentak Interaktif Kota. Baik, Assalamualaikum dan selamat petang kepada dua orang tetamu kita secantik manis ini iaitu Puan Serina. Hai Puan Serina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Ada di pejabat ke ataupun nampak gaya macam di pejabat tu? Di pejabat. Pejabat. Dan seorang lagi Puan Margaret. Hai, selamat petang Puan Margaret. Hai, selamat petang semua. Selamat petang EJ. Baik, hari ini kita nak berbicara berkaitan dengan sambutan khas Hari Kebangsaan 2021. Terima kasih Malaysia. Ada yang tertanya-tanya sambutan ni dekat mana? Kalau anda nak tahu, ini akan disiarkan secara langsung di TV1 besok bermula pukul 7.30 pagi hingga lebih kurang pukul 11 pagi. Baik, kita tanya soalan pertama untuk Puan Seri. Berdasarkan tajuk kita hari ini, kenapa agaknya terima kasih, tema terima kasih Malaysia dirangka sebagai program tunjang sambutan Hari Kebangsaan bagi tahun ini? Puan Serina, silakan. Okey, terima kasih Malaysia tu. Kita memang itu adalah konsep kita tahun ni sebab kita membawakan konsep ra'i dan hargai. So kita akan ucapkan terima kasih kepada semua rakyat Malaysia, semua yang menyambut Merdeka 64 tahun, semua yang terlibat dalam program ini dan semua yang telah memberi kerjasama, dan maksudnya kita berterima kasih kepada kita semua sama-sama yang bangkit, yang bekerjasama untuk melawan pandemik ini, sepanjang pandemik. Okey. Boleh tak Puan ceritakan secara ringkas juga tentang pengisian kandungan untuk program sambutan khas ini iaitu terima kasih Malaysia ini? Okey, kalau kita bercakap tentang pengisian tahun ni saya rasa bermula daripada tahun lepas lah. Kita memang di dalam 2 tahun ini kita memang dalam keadaan yang kena berada di rumah, tidak berada di keadaan yang seperti sebelum lah. Maksudnya kita di dalam norma baru. Tapi kita dah maksudnya untuk sambutan, untuk kemerdekaan, semangat patriotik tu tetap kita kena sama-sama sambut, sama-sama tanamkan. Jadi untuk kali ini konsepnya adalah lebih menghargai dan lebih kepada kita punya frontliners dan semua orang adalah frontliners sebab kita yang sama-sama maksudnya menjadikan apa yang kita ada sekarang, apa yang kita sedang menuju ke arah yang lebih baiklah untuk negara kita. Okey, itu sedikit tentang pengisian kandungan untuk sambutan khas Hari Kebangsaan bagi tahun ini. Dan ini merupakan tahun kedua sebenarnya kita tidak dapat menyambut seperti biasa akibat daripada pandemik ini. Dan mungkin Puan Serina boleh kongsikan juga bersama dengan pendengar-pendengar bagaimana proses penerbitan dan proses di belakang takbir. Kita nak tahu juga proses belakang takbir dari sudut pandangan Puan Serina sebagai penerbit untuk program kali ini. Okey, kalau belakang tabir, saya boleh katakan kita dah sampai ke 90% ya, 90%. Kami masih lagi ada pengisian-pengisian yang kami nak perhalusi, sehingga semalam kami ada maksudnya buat simulasi sebab kali ini adalah di dalam penerbitan norma baru. Banyak benda yang kita akan beri kejutan dan kelainan. Tentang penerbitannya juga adalah penerbitan dalam norma baru, walaupun kita dalam sebenarnya sambutan ni dalam studio tapi kita bawakan penonton-penonton semua ke merata-rata. Maksudnya walaupun kita di dalam studio tapi apa yang akan ditunjukkan di TV tu seperti sambutan yang
macam mana macam mana nak cakap Ha. sebab kita menggunakan teknologi XR, maksudnya apa sahaja yang di mana saja kita boleh bawakan di studio. Yang paling ada yang paling gimmick adalah kami juga bawakan di Sarawak, seperti kita punya rakan di Sarawak untuk berada di studio 1. So nanti saksikanlah. Jadi sebelum kita bersama, EJ ada jugalah berborak bersama dengan Margaret. Kata Mac, hari ni dia dah 8 hari bertugas untuk program ini. Wow, agak juga sebenarnya dan memakan masa yang agak panjang. Jadi kita nak cerita dengan lebih lanjut. Jadi tadi kita dah berkongsi kisah berkaitan dengan pengisian kandungan dan juga proses di sebalik belakang tabir. Dan kita nak tahu jugalah Puan Serina apakah keunikan program tahun ini berbanding dengan program-program kemerdekaan yang diterbitkan sebelum ini, Puan? Okey, EJ, sebelum tu macam tadi lagu tu kan, lagu adab ni sebenarnya kita ada kita cipta special untuk program Terima Kasih Malaysia ni. Dia bukan untuk bulan kebangsaan lah, dia memang special untuk program Terima Kasih Malaysia. Kita memang minta buat lagu baru untuk kita punya special segmen, sebab segmen pendidikan. Kalau tadi kata kelainan-kelainan tu kan, macam sebelum ni bila kita boleh buat acara secara fizikal, selalunya kita akan tertumpu kepada perarakan lah. Kalau kata bulan sambutan kemerdekaan, sambutan hari kebangsaan, kita memang akan tertumpu kepada perarakan, kepada kita punya aset-aset ketenteraan, kita akan buat macam tu. Tapi bila kita buat dalam norma baharu ni, yang kita tak boleh membawakan perarakan yang ramai, so kali ini kita membawakan konsep yang lebih menyentuh dan lebih menyentuh hati dan lebih dekat kepada rakyat. Jadi itu yang kita tampil dengan konsep terima kasih dan juga kita rai dan hargai. So dalam pada 3 jam yang akan berlangsung ni, kita akan ada segmen-segmen macam first segment tu adalah semarakkan merdeka. So lebih kepada kita minta interaktif orang ramai untuk sampaikan ucapan-ucapan menghargai kita punya frontliners, menghargai erti kemerdekaan kita. So kita semarakkan rasa cinta kepada negara. Lepas tu kita akan ada segmen macam segmen pendidikan. So segmen pendidikan ni ialah pendidikan adalah pemangkin untuk generasi muda. Sebab sekarang ni macam kita kan akan lebih kepada PDPR, lebih kepada norma baharu sistem pendidikan kita juga. So maksudnya apa yang akan disampaikan dalam segmen pendidikan tu adalah pendidikan mempunyai misi dan visi dengan kerjasama KPM juga. Lepas tu kita ada segmen ketenteraan tu kita tak lupakan, kita tetap ada segmen ketenteraan sebab kita tahu keselamatan dan pasukan keselamatan kita ni adalah tunjang untuk kita rasa selamat di dalam negara. Tapi dia bukan kepada perarakan fizikal yang menampilkan aset-aset tu, tapi kita bawakan ketenteraan kita lebih kepada bantuan-bantuan kemanusiaan, bantuan-bantuan kerjasama dengan jabatan-jabatan lain dalam kita menangani pandemik. So dia segmen-segmen yang kita tampilkan dalam Terima Kasih Malaysia ni memang adalah segmen-segmen yang dekat dengan rakyat sepanjang kita dilanda pandemik ni. Okey, itu antara keunikan yang akan ditampilkan besok. Bagaimana ia akan dipaparkan di kaca televisyen, anda kena saksikan bersama bermula pukul 7.30 pagi selama 3 jam siarannya. Dan saya juga dimaklumkan bahawa program ini bersifat mesra rakyat seperti juga yang Puan Serina maklumkan tadi. Kita ingin menyentuh semua hati rakyat, ingin berterima kasih kepada semua rakyat Malaysia. Jadi mungkin ada sebab kenapa ianya diguna pakai, Puan Serina? Sebab ia diguna pakai, saya rasa memang maksudnya kenapa kita berterima kasih sebab sepanjang kita mengalami pandemik ni kita memang kena bekerjasama, kita kena memang
semangat kekitaan tu perlu ada walaupun tanpa mengira kaum, tanpa mengira umur. Maksudnya sejak COVID ni sebenarnya di sebalik musibah tu ada kebaikan. Jadi maksudnya kita jadi lebih rapat, kita jadi lebih walaupun tak boleh ramai-ramai, tapi kita bekerjasama dari di sebalik yang lain. Maksudnya kenapa kita pilih itu adalah kita lihat dari sudut macam maksudnya sepanjang ni kita memang memerlukan antara satu sama lain untuk kita melawan ni lah. Tu yang kita pilih konsep ra'i dan hargai. So kita meraihkan orang yang mengikut SOP, mengikut peraturan, maksudnya apa semasa PKPD kita ada kita akan ada tampilkan kita punya anggota keselamatan macam tentera. Selama ni kita tentera lebih kepada mengawal perairan ke apa ke, tapi bila sejak pandemik ni mereka turun bagi sama-sama membantu PKPD, membantu membawa vaksin, tentera buka hospital kepada untuk menempatkan pesakit-pesakit COVID ni. Dia lebih kepada bantuan-bantuan tu lah. Ya, okey. Baik, kita nak dengar juga suara pengacara untuk program esok, Puan Margaret Gambang. Baik, dari pandangan sudut Puan Margaret sendirilah sebagai pengacara di hadapan kamera, agak-agak bagaimana? Dah bersedia? Tadi Mac ada juga kongsikan bersama dengan EJ, dah 8 hari bertugas secara terus ni untuk menyiapkan program Terima Kasih Malaysia ni, Mac. Kalau nak dikirakan, saya rasa yang penting ketahanan mental dan fizikal jugalah, sebab untuk kali ni, kalau biasanya tahun-tahun sebelum ni, sebelum pandemik melanda negara, cara sambutan kita berbeza. Kita punya sibuk tu mungkin 2-3 hari sebelum bersiaran. Maksudnya kita di lokasi. Kalau di Dataran Merdeka, kita ke Dataran Merdeka. Tapi sejak tahun lepas, sebab saya mula menjadi pengacara untuk secara langsung begini bermula tahun lepas. Okey. Dan bermula tahun lepas juga kita gunakan kaedah dengan norma baharu sebab tak boleh nak sambut di dataran. Kita sambut dalam studio. Jadi kalau tahun lepas hebat, tahun ini lebih hebat, dan bila dah lebih hebat dan lebih teknologinya lebih canggih tu, maka lebih hebat dah dugaan dan cabaran dia. Tapi saya rasa itulah yang menjadikan sambutan kali ini yang dilaksanakan oleh RTM Menerusi Terima Kasih Malaysia ini lebih istimewa untuk masyarakat. Seperti mana yang Selena kata tadi, kami membawakan kelainan untuk tahun ini, penghargaan yang dizahirkan dengan menampilkan persembahan istimewa bukan sahaja daripada segi produksi tetapi juga daripada teknologi yang digunakan dengan adanya AR, XR. Jadi semua ini kalau bukan disebabkan pandemik, mungkin kita tidak gunakan teknologi ini sekarang. Mungkin lambat lagi kot. Lambat lagi. Tapi disebabkan oleh pandemik, kita masih juga nak meraihkan sambutan tu, jadi kita gunakan kaedah ini. Jadi saya rasa sangat berbesar hati diberi peluang dan terpilih untuk menyertai program Terima Kasih Malaysia untuk kali ini. Baik, seperti yang katakan tadilah kan, penggunaan teknologi AR. Jadi Puan Serena, kita nak tahu jugalah bagaimana nak kembangkan idea penggunaan teknologi AR itu, dan keberatan untuk berkongsi jugalah bersama dengan kami kosnya melibatkan berapa agaknya dan pengisian ideanya itu dan kecanggihan tentang grafik teknologi ini. Boleh kongsikan bersama dengan kami? Okey, bila kita berada dalam sambutan norma baru ni, ialah seperti Mac cakap tadi, kita memang sangat berbesar hati kita boleh menggunakan teknologi yang ini boleh dikatakan yang pertama di Malaysia untuk broadcasting punya penerbitan sepenuhnya menggunakan XR selama 3 jam. So bila kita hari tu memikirkan konsep macam mana kita nak membawakan orang dalam keadaan pandemik ini, macam mana kita nak bawakan nak rasa kemeriahan tu, jadi kita tampil dengan satu konsep, okey kita kena menggunakan virtual. So bila menggunakan virtual, dia punya detailing tu memang sangat lama. Kita kena create apa scene-scene yang kita nak, tapi kita seperti pergi ke scene tu lah, macam ke world
world yang lain. Maksudnya Baik. walaupun kita di studio 1, kita boleh pergi ke dataran. So macam kita boleh bawakan bangunan KLCC tu di dalam KLCC, bangunan Menara KL, seperti berada di tempat sebenar. Macam Mac cakap tadi lah, sebab tu simulation dia memakan masa berhari-hari sebab kita nak memastikan kelancaran semasa live nantilah. Maksudnya memang kami dah merancang ni lebih dalam 6 bulan macam tu, daripada awal tahun hari tu. Jadi macam kos dia memang tinggi, jadi bila kita diberi peluang, kami produksi memang sangat memang sangat rasa bertuah, dan kita sebolehnya menggunakan peluang ni lah. So maksudnya kita menggunakan peluang ni dengan sebaiknya. Kita cuba create satu tanda aras penerbitan, RTM boleh menghasilkan satu produk yang baik lah. Okey, jadi kepada anda pendengar-pendengar KLFM, tidak kisah di mana juga anda berada di ketika ini, jangan lupa untuk kita menyaksikan secara langsung besok penggunaan aplikasi teknologi tinggi yang diguna pakai oleh pihak RTM untuk kita menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan 2021 dengan bertemakan Terima Kasih Malaysia. Kita nak tanya anda sebagai selaku pengacara lah, sejauh mana keterujaan anda mengacarakan program ini yang dianggap lain daripada yang lain. Terputus pula dengan Mac. Baik, kita skip dulu dengan Mac. Kita pergi berbalik kepada dengan Puan Serina. Puan Serina, agak-agaknya boleh tak berikan kami pendengar-pendengar City KLFM kenapa tiga sebab mengapa para penonton tidak harus melepaskan peluang untuk menonton Terima Kasih Malaysia ini? Okey, yang macam saya cakap lah, yang pertama, ini adalah penerbitan yang menggunakan teknologi XR sepenuhnya. So kita blendkan, so kita adalah mixed reality, gabungan XR dan juga XR, AR dan juga fizikal. So dalam ni kita menggabungkan penerbitan yang berteknologi tinggi lah. Yang kedua adalah seperti konsep kita, raih dan hargai. Inilah masa peluang kita untuk meraihkan, menghargai kita punya frontliners, kita punya seluruh rakyat Malaysia yang telah sama-sama bangkit, sama-sama menjalani kehidupan dalam keadaan pandemik ini. So inilah masanya untuk kita melahirkan rasa sayang kepada negara. Dan yang ketiga, kerana esok adalah Hari Merdeka. So kita kena meraihkanlah semangat patriotik dalam diri kita. Okey, baik. Kami juga tak sabar nak melihat secara langsung dan terus sambutan khas Hari Kebangsaan 2021 ini, dan kita bertanya kepada Mac lah. Mac, ada di talian ya? Mac? Ada. Mac, kita nak tahu anda selaku pengacara, sejauh mana keterujaan anda untuk mengacarakan segmen Terima Kasih Malaysia esok ni, Mac? Berdebar tak rasanya? Debaran dia semakin hari semakin memuncak. Kalau saya sebagai pengacara pun rasa berdebar. Tapi sepanjang saya mengacara, inilah saya rasa rancangan yang paling mengujakan dan paling mendebarkan, sebab kita bukan hanya bekerja dengan kru-kru teknikal, kru-kru produksi dan sebagainya, tetapi kita bekerja dengan teknologi. Jadi untuk kita nak menyampaikan maksud yang yang tersurat dan tersirat di sebalik teknologi itu lebih penting. Dan saya rasa yang penting adalah untuk semua penonton terhibur dan juga menghayati makna kemerdekaan dan juga Hari Kebangsaan ke-64 ini dengan sedalam-dalamnya, kerana persembahan dan juga apa yang akan kami bawakan esok adalah sesuatu yang tidak pernah anda saksikan. Jadi kalau tak tengok memang rugi. Pukul 7.30 terpacak terus bersama dengan kami sehingga ke akhirnya, dan kami mengalu-alukan penyertaan daripada penonton juga, kerana kita akan buka ruang untuk turut serta menerusi talian
social media yang kami sediakan untuk penonton. Jadi anda juga boleh menjadi sebahagian daripada sejarah penerbitan Terima Kasih Malaysia yang pertama kalinya menggunakan teknologi XR ini di Malaysia. Jadi ini adalah sesuatu momen yang saya rasa sangat bermakna walaupun kita dalam keadaan pandemik COVID-19, tetapi kita sebenarnya masih lagi perlu tanamkan dalam diri nilai patriotisme itu, dan semangat itu tidak harus kita kendurkan semata-mata kerana kita berhadapan dengan pandemik. Saya rasa perpaduan itu sebenarnya yang menyatukan kita semua, dan kami akan memberikan yang terbaik untuk anda dalam persembahan Terima Kasih Malaysia esok. Ya, kita pun tak sabar nak tengok Margaret gambar besok. Bergandingan dengan siapa? Ada partner tak besok? Saya bersama dengan Syaril Sarapudin esok. Pasangan yang cukup ideal untuk bersama. Okey, dan kita juga nak tengok besok Mac berbaju apa kan, bagaimana penampilannya. Sampai kita nantikan 30 minit pagi. Baik, Puan Serina, sebelum kita mengakhiri segmen Sembang KL hari ini, mungkin ingin wawarkan kepada pendengar-pendengar untuk menonton esok secara langsung dengan berkongsi antara tetamu-tetamu jemputan yang bakal mewarnai Terima Kasih Malaysia ini. Okey. Okey, jangan lupa esok 7.30 di samping ada Mac dan juga Syaril, kita akan ada Faizal Tahir, kita ada Misha Umar, kita ada Rayyan Faiza, kita ada lagi kita ada wakil-wakil daripada ATM dan PDRM, dan juga artis-artis choir, gymnast seni. So sama-samalah kita nantikan. Macam lagu adab tadi kita ada Asmida dan Sigma, itu memang lagu baru untuk program ni. Dan juga Dayang tadi tu pun kita rearrange baru untuk special, memang itu khas untuk frontliners. Jadi jangan lupa tengok, dia punya persembahan di studio memang cantik, memang kita cuba tampilkan yang lain dari yang lain lah. Saya rasa betul, dia bukan show nyanyian biasa. Bandingan XR, AR dan betul. Kita nak lihat. Baik, kami di KLFM mengucapkan terima kasih dan all the best untuk Puan Serina dan tim produksi berserta Mac dan pasangan esok. Semuanya berjalan dengan lancar. All the best untuk anda besok. Jadi terima kasih kerana sudi bersama kami. Terima kasih. Terima kasih tonton, terima kasih Malaysia. Baik, itu dia dua orang tetamu yang hadir secara dalam talian untuk kita berbicara berkaitan dengan topik hari ini, sambutan khas Hari Kebangsaan 2021 Terima Kasih Malaysia. Sama-sama kita tonton, sama-sama kita saksikan besok 7.30 pagi hanya di RTM, okey? Sambutan khas Hari Kebangsaan 2021. Terima kasih Malaysia.